Soalan berkaitan dengan soalan daripada Puan Nur Safirah berkaitan dengan zakat apakah ada beza antara zakat harta dan zakat fitrah, maka jawapan dia memang sememangnya ada perbezaan antara zakat harta dan zakat fitrah, di mana zakat harta seperti yang kita semua sedia maklum ada zakat antaranya zakat naqdain, iaitu zakat emas dan perak, zakat perniagaan dan seumpamanya. Manakala dan zakat harta dia ada nisab, dia ada haul. Manakala zakat fitrah tidak ada nisab, tidak ada haul. Maksud saya zakat fitrah ini sesiapa yang memiliki makanan pada malam dan pada malam hari raya dan pada siang hari raya, maka wajib ke atas dia zakat seperti yang disebut oleh Al-Qardawi berdasarkan hadis antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yang mana beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin aw dhakarin aw untha min al-muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang yang merdeka maupun hamba, lelaki maupun perempuan dari kalangan orang Islam. Bahkan demikian juga zakat fitrah dikenakan ke atas bayi ataupun kanak-kanak yang hidup pada malam hari raya. Jadi semua ini menunjukkan ada perbezaan di antara zakat fitrah dan zakat harta. Zakat pendapatan, untuk tahu sama ada puan wajib bayar zakat pendapatan berdasarkan sebahagian pandangan yang mengatakan ada zakat pendapatan, maka untuk mengetahui apakah puan wajib ataupun tidak, saya cadangkan puan pergi ke Baitul Mal setiap negeri untuk mereka bantu puan dalam pengiraan, kerana dia ada pengiraan berapa pendapatan puan dan berapa jumlah perbelanjaan yang tetap bagi puan. Jika ada lebihan, maka mereka akan nilai dengan sama ada puan wajib membayar zakat pendapatan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan soalan yang ketiga, apakah boleh puan beri zakat kepada orang miskin yang berada di sekitar rumah puan, maka jawapan dia boleh. Akan tetapi jika kita tengok kepada kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang zakat, biasanya zakat itu diserahkan kepada pihak berkuasa. Kerana itu kalau puan tanya apakah sah atau tidak, maka jawapan dia sah. Akan tetapi kalau pihak berkuasa mewajibkan bayaran zakat diserahkan kepada pihak berkuasa, maka kita wajib serahkan kepada pihak berkuasa. Kerana jika tidak, bagaimana pihak berkuasa nak melaksanakan pengawalan siapa yang membayar zakat dan siapa yang tidak membayar zakat. Bahkan seperti yang saya sebut di awal tadi, hadis-hadis menunjukkan zakat yang berlaku di zaman Nabi SAW dikutip dan diserahkan kepada pihak berkuasa, dan pihak berkuasa yang menyerahkannya kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Berkaitan dengan lafaz akad ataupun niat, maka zakat tidak amalan ibadah tidak diwajibkan lafaz niat. Bahkan puan boleh memberi zakat kepada orang yang sama ada kepada pihak yang menerima zakat tanpa perlu ada sebarang lafaz, asalkan ada niat. Jika ada niat telah memadai ataupun puan telah melaksanakan zakat puan. Kalau zakat fitrah sebagai contoh, katakan puan beri zakat fitrah kepada orang miskin sendiri, puan sendiri yang berikan kepada orang miskin, puan beri dengan ada niat harta yang dikeluarkan itu adalah zakat fitrah sebagai contoh, maka walaupun orang miskin itu tak tahu duit itu adalah duit zakat fitrah, maka zakat itu yang dikeluarkan oleh puan itu sah dari segi syarak. Wallahu a'lam. Berkaitan soalan yang keempat, jika puan ingin membantu kakak dari segi kewangan, perlukah kakak saya minta izin suaminya terlebih dahulu? Maka jawapan dia, jika kewangan itu milik kakak puan, maka kakak puan tidak wajib untuk meminta izin dari suaminya, kerana harta si isteri adalah harta si isteri. Harta si isteri bukan harta suami. Namun seorang isteri yang meminta izin, ataupun sebenarnya bukan meminta izin tapi sebenarnya memberitahu kepada suaminya, maka perkara itu termasuk di dalam hubungan yang baik antara suami isteri. Wallahu a'lam.